Oleh kerana itu, kita adalah pejuang yang bersedia untuk duduk di mana saja posisi. Bukan saja posisi secara real yang ada pada hari ini, di lapangan, di medan, di padang. Termasuklah kita mesti mengambil posisi dalam jaringan cyber. Dengan maksud kita juga mesti bersedia untuk berjuang di alam cyber. Jangan sekadar kita berjuang di lapangan yang ada pada hari ini secara real berhadapan dengan kita. Dengan kita meninggalkan ruang-ruang kosong di jaringan cyber, sehingga ianya dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Dan akhirnya mereka menguasai keadaan. Mereka menguasai maklumat dan mereka menguasai masyarakat yang menerima maklumat daripada mereka. Jadi oleh kerana itu kita adalah pejuang-pejuang cyber. Dan baru-baru ni kita ada menubuhkan satu squad namanya Mujahid Cyber ataupun pejuang cyber. Yang mana pejuang cyber ini adalah asas penubuhannya untuk memberi komitmen dan menguasai media sosial ini supaya kita dapat manfaatkan untuk perjuangan Islam di atas tanah air kita. Dan tentu saja ianya menjadi platform untuk menyampaikan dakwah dan juga risalah perjuangan yang lebih efektif dalam negara kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana itu tanggungjawab ini mesti dipikul dengan penuh kesedaran supaya tenaga kita dapat dikembeling dengan satu gerakan jihad dalam media sosial, dan akhirnya insya-Allah kita beroleh satu ganjaran yang lumayan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan penglibatan kita di media sosial itu sebagai satu ibadah. Jangan kita nampak ibadah itu sekadar derma, infak, semayang, puasa, haji, zakat sahaja, ceramah, kuliah, tazkirah. Termasuklah menulis artikel, mengangkat ataupun menaikkan status dalam media baru, tak kiralah apa aplikasinya, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Jadikan itu juga adalah sebagai satu ibadah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cyber itu menjadi lubuk dosa kepada kita, menjadi lembah maksiat kepada kita, ataupun menjadi jaringan mungkar yang akan mengheret kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara tidak langsungnya penglibatan kita dalam media sosial ini ataupun dalam jaringan cyber ini, dia boleh diselarikan dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita jadikan itu sebagai ruang untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia memahami politik Islam, mengajak manusia berjuang bersama dengan kita untuk menegakkan agama Allah, mengajak manusia untuk mempertahankan agama Allah, mengajak manusia untuk membebaskan pemikiran-pemikiran yang boleh mengelirukan umat Islam dengan ideologi-ideologi songsang dan bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak manusia kembali kepada Allah dengan tulisan kita yang berbentuk mau'izah yang baik, peringatan yang baik. Dan kalaupun kita nak menyertai di ruangan komen, kita masuk dalam kategori wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat ataupun kita berbahas dengan menggunakan pendekatan yang baik ataupun pendekatan yang murni supaya kita dapat sampaikan mesej dan risalah kita kepada masyarakat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sewaktu dia menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, dia menyebut dakwah dengan hikmah yang disebut oleh Allah tadi adalah untuk kita mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh adab dan berlemah lembut, supaya orang yang menerima dakwah kita itu terkesan secara sukarela, tanpa kita perlu paksa dan tanpa perlu kita desak, kita provoke supaya mereka menerima idea-idea dan juga pandangan-pandangan kita.
Jadi ini satu pendekatan yang perlu kita kuasai. Sebab saya tengok mutakhir ini sebagai satu realiti yang saya kira ikhwan dan akhwat juga boleh tengok. Bagaimana perkembangan yang berlaku dalam media sosial pada hari ini. Tadi pun pembentang kita, kertas yang pertama, kertas yang kedua telah menjelaskan kepada kita bagaimana senario dalam media baru yang ada pada hari ini yang boleh kita tengok sendiri. Berlakunya satu situasi yang sangat tidak sehat. Penyelewengan fakta, fitnah, satu. Kemudian pencemaran bahasa. Pencemaran akhlak. Akhlak ni bukan hanya pada pribadi ataupun perilaku sewaktu kita berdepan face to face dengan gerak laku ataupun gerak geri. Akhlak juga boleh kita lihat melalui penulisan. Melalui gaya kita respon sesuatu isu. Melalui komen kita terhadap sesuatu status. Hari ini kita boleh tengok dalam dunia media baru ni memang bahasa kita memang kotor sungguh. Bahasa media barulah. Saya harap yang hadirin tak terlibat dalam menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Barangkalilah kerana waktu dia menulis, dia tak berdepan dengan pihak tertentu, dia hanya berdepan dengan PC dia ataupun dengan smartphone dia. Jadi dia tergamak untuk menulis apa yang dia mahu. Kalau kita berdepan ni mungkin dia hilang gamak. Nah, kalau berdepan dia hilang gamak nak sebut perkataan begitu. Kadang-kadang perkataan kesat, perkataan lucah, perkataan yang kasar, yang keras, dia tak tergamak. Dia tengok air muka kita, dia tengok watak kita, mungkin dia tak tergamak. Akhirnya dia jaga lidah dia. Tetapi dalam media baru, oleh kerana dia berseorangan dalam bilik PC dia, ataupun dia keseorangan dengan gadget dia, dengan smartphone dia, maka dia lepas gamak. Orang Terengganu kata dia lepas gamak. Dia rasa tak salah. Dia rasa orang tak tahu. Tambah-tambah lagi yang menggunakan fake account. Ada juga tu. Yang menggunakan fake account. Oleh kerana dia guna fake account, dia fikir orang tak tahu dia. Orang tak kenal dia. Maka dia lepas untuk selepas-lepasnya apa yang dia nak cakap. Dia tak tahu dan dia tak perasan barangkali malaikat Allah boleh melepasi jaringan cyber. Bukan hanya di luar begini saja. Sebagaimana kita tak tergamak nak cakap kotor, cakap huduk secara berdepan dengan orang lain. Mungkin orang yang kita benci ataupun mungkin dengan orang yang kita tak sehaluan pemikiran dengan dia. Ataupun mungkin dengan musuh kita. Kadang-kadang secara berdepan kita tak berani dan tak tergamak nak menggunakan perkataan-perkataan yang tak sewajarnya dengan peribadi kita. Sebab orang kenal kita dan orang nampak kita. Tapi dalam media baru ni, oleh kerana dia hanya berdepan dengan PC, awas. Sepatutnya kita mempunyai akhlak yang serupa. Sebab peranan kita sebagai pejuang cyber di dalam media baru, media sosial ini adalah untuk perjuangan Islam. Untuk mengajak orang kembali kepada jalan Allah. Tak mungkin dengan menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kotor, bahasa yang lucah itu, kita boleh melunakkan orang untuk menerima perjuangan Islam. Barangkali dia akan backfire kepada perjuangan kita. Sebab itu Allah sebut, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah sendiri pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Muhammad, jika sekiranya bahasa lidah kamu kasar, bahasa lidah kamu keras, gerak langkah kamu keras, kasar, lam faddu min haulik, nescaya orang akan lari daripada kamu. Sebab itu dengan sebab rahmat daripada Allah, lintalahum, engkau wahai Muhammad dijadikan lunak berlunak. Walaupun kita tahu Nabi ada masanya dia keras, dia kasar, ada ketikanya. Tetapi itu special case. Adapun kaedah umum, dia tampil dalam membawa risalah Islam ini secara lunak, secara berhemah, secara berakhlak, secara beradab. Adapun special case itu dia tak masuk dalam kaedah umum. Itu kena tunggu dan kena lihat keadaan dan situasi yang berlaku. Baik.